Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan pelajar daripada Innovative International College dari kos Diploma in Hajj and Umrah Management semester 3. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkaitan dengan sejarah Kesultanan Johor. Nama saya ialah Nur Atia binti Abdul Rahman dan adik-adik kumpulan saya ialah Syazwina, Umar dan Izzati. Saya akan membentangkan berkaitan dengan Kesultanan Johor yang menjadi pewaris Kesultanan Melayu Melaka bermula pada tahun 1528 sehingga tahun 1699. Kesultanan Johor ini adalah merupakan penyambung legasi Kesultanan Melayu Melaka setelah Kota Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Jadi pada tahun 1528, Sultan Alauddin Rakyat Shah II iaitu daripada keturunan Kesultanan Melaka telah pun membuka Johor dan telah bertapak di Johor Lama. Jadi dinasti ini yang telah memerintah Johor sehingga tahun ke-1699 iaitu tarikh kemangkatan Sultan Mahmud yang dikatakan dibunuh oleh Megat Si Rama ataupun yang dikenali sebagai Laksamana Bentan. Jadi sebab itulah Kesultanan Johor ini mempunyai sejarah pemerintahan yang panjang yang berubah daripada satu dinasti ke dinasti yang lain. Kesultanan Johor adalah merupakan pewaris Kesultanan Melayu Melaka dan ia adalah senarai-senarai sultan-sultan yang memerintah pada tahun 1528 hingga 1699. Iaitu pertama sekali adalah Sultan Alauddin Rakyat Shah II iaitu yang memerintah pada tahun 1528 hingga 1564. Seterusnya adalah Sultan Muzaffar Shah II ataupun dikenal sebagai Raden Bahar pada tahun 1564 sehingga 1570. Seterusnya adalah Sultan Abdul Jalil Shah I, Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II, Sultan Alauddin Rakyat Shah III, Sultan Abdullah Ma'ayat Shah, Sultan Abdul Jalil Shah III, Sultan Ibrahim Shah dan seterusnya Sultan Mahmud Shah II mangkat di Julang, iaitu sultan terakhir yang memerintah Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya selepas Kesultanan Johor, maka dinasti telah berubah ke dinasti bendahara. Sebelum saya menjelaskan berkaitan dengan dinasti bendahara, saya akan menjelaskan dulu berkaitan dengan pewaris Kesultanan Melayu Melaka iaitu Johor ni lah. Alauddin Rakyat Shah II ni nama asalnya adalah Raja Ali dan juga digelar sebagai Raja Alauddin. Baginda merupakan anak kepada Sultan Mahmud Shah iaitu sultan terakhir daripada Kesultanan Melayu Melaka. Jadi Sultan Alauddin Rakyat Shah II ni baginda telah pun pergi ke Pahang dan menemui Sultan Mahmud Shah dan memperisterikan Puteri Kesumadewi. Jadi pada tahun 1529 baginda telah pergi ke hujung tanah dan membuka Pekan Tua ataupun dikenali sebagai Kota Kara. Dan pada tahun 1535 seramai 400 askar Portugis telah pun menyerang Johor. Jadi askar Portugis ni telah pun diketuai oleh Salvador da Gama. Kenapa dia orang menyerang Johor adalah kerana adik kepada Salvador da Gama ni iaitu Paulo da Gama dan 30 orang Portugis telah pun dibunuh oleh orang Melayu. Jadi setelah daripada peristiwa tersebut ada persetujuan perdamaian lah yang telah dimeterai oleh kedua-dua belah pihak. Jadi seterusnya selepas daripada kejadian tersebut, Sultan Alauddin Rakyat Shah II telah pun berpindah dan membuka Johor Lama dan baginda telah pergi ke Aru bagi membantu Ratu Aru dari ancaman Aceh. Kemudian pada tahun 1564, Sultan Aceh iaitu Sultan Alauddin Al-Kahar telah pun mengalahkan Aru dan menghalau orang-orang Johor. Seterusnya Sultan Alauddin Rakyat Shah ni akhirnya telah pun ditawan dan dibawa ke Aceh dan dibunuh di sana dan disebut marhum syahid di Aceh. Jadi seterusnya ialah Sultan Muzaffar Shah II ataupun nama asalnya adalah Raja Muzaffar Shah atau Raden Bahar dan seterusnya. Baginda telah bergelar Sultan Muzaffar Shah II apabila baginda telah menaiki tahta sebagai Sultan Johor pada tahun 1564 sehingga 1570. Jadi baginda ni tidak suka Johor tunduk kepada Aceh. Jadi pada tahun 1568 baginda telah menghantar tentera untuk membantu Portugis sekaligus mengundang kemarahan Aceh.
Dan pada tahun 1570 baginda telah pun mangkat di Seluyut dan disebut marhum mangkat di Seluyut. Jadi seterusnya ialah Sultan Abdul Jalil Shah I, iaitu Raja Abdul Jalil. Nama asal baginda adalah Raja Abdul Jalil dan bergelar Sultan Abdul Jalil Shah apabila menaiki tahta pada tahun 1570 hingga 1571. Baginda telah memerintah tak lama, 1 tahun je. Jadi baginda ni ketika berusia 7 tahun telah pun ditabalkan sebagai sultan melalui wasiat Sultan Muzaffar Shah II, dan akhirnya dipercayai Sultan Abdul Jalil Shah I ni mangkat dengan tiba-tiba. Dipercayai mungkin diracun oleh Bendahara Tun Ishak Masa yang merupakan pembesar sultan. Jadi seterusnya ialah Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II. Nama asalnya ialah Raja Umar dan baginda berasal dari Pahang dan merupakan suami kepada Raja Fatimah, iaitu adik Sultan Muzaffar Shah II. Jadi pada tahun 1971, Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II ni telah berpindah ke Tanah Putih selama 2 tahun. Seterusnya pada tahun 1973, baginda telah berpindah ke Johor Lama dan membaik pulih semula kota Johor Lama. Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II ni bersahabat baik semula dengan Aceh. Maksudnya Aceh ni dia bergabung dengan Johor untuk menentang Portugis. Jadi pada tahun 1576 dengan 1578, Portugis ni dia telah menyerang Johor Lama tetapi telah pun ditewaskan. Dan pada Januari 1573, Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II ni menyerang Melaka dan hampir dapat menawan semula kota Melaka. Jadi Sultan ni telah berundur ke Batu Sawar pada tahun 1587. Pada tahun 1589, Batu Sawar ni telah diserang dan Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah ni telah pun melarikan diri. Jadi pada ketika itu Portugis balik ke Melaka dan Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II ni datang semula ke Batu Sawar untuk memulihkan kekuatan. Jadi pada tahun 1596 pada tahun 1596 Raja Fatimah, iaitu isteri kepada Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II ni telah pun mangkat dan dikebumikan di Seluyut di sebelah puteranya Sultan Abdul Jalil Shah I. Dan pada tahun 1597 Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II sendiri mangkat di Batu Sawar dan disebut marhum Batu Sawar. Jadi seterusnya adalah Sultan Alauddin Rayat Shah III, iaitu nama asalnya ialah Raja Mansur, dan bergelar Sultan Alauddin Rayat Shah III ni apabila menaiki tahta sebagai Sultan Johor, dan baginda adalah merupakan anak pada Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II, dan baginda ni bersemayam di Batu Sawar. Jadi pemerintahan ni diserah kepada sepupu ataupun saudara yang berlainan ibu, iaitu Raja Abdullah dengan gelaran yang di Pertuan Hilir di kota seberang bertentangan dengan Batu Sawar. Jadi pelbagai bangsa ni telah datang ke Batu Sawar, menjadikan Batu Sawar ni masyhur terkenal lah. Jadi Sultan Alauddin Rayat Shah III telah pun mengadakan hubungan baik dengan Belanda serta membenarkan Belanda pegawainya di Batu Sawar. Jadi selama 11 tahun Sultan Alauddin Rayat Shah III ni bersemayam di Batu Sawar, dan baginda akhirnya telah pun berpindah ke Pasir Raja. Tetapi Batu Sawar ni dia masih berfungsi sebagai pusat pemerintahan, dan Sultan Alauddin Rayat Shah III ni dia bersemayam di Pasir Raja dengan Bendahara Tun Sri Lanang. Jadi seterusnya pada tahun 1610 Sultan Alauddin Rayat Shah III ni telah pun berbalik Sultan Alauddin Rayat Shah III ni telah pun berbaik dengan Portugis yang menyebabkan Aceh berasa marah sewaktu di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Pada Jun 1613 Sultan Alauddin Rayat Shah III, Raja Abdullah Tun Sri Lanang, pembesar dan 20 orang orang Belanda telah pun ditawan serta dibawa ke Aceh. Jadi kedua-dua belah pihak telah pun membuat perdamaian, dan Sultan Alauddin Rayat Shah III bersama tahanan telah pun dibenarkan untuk pulang semula ke Johor. Tetapi Sultan Alauddin Rayat Shah III ni dia tetap meneruskan hubungan dengan Portugis dan Belanda. Jadi tindakan
baginda tersebut yang telah menimbulkan kemarahan kepada Aceh. Lalu Sultan Alauddin Muhammad Shah III ni telah pun ditangkap dan dibawa semula ke Aceh dan dihukum bunuh. Jadi pada tahun 1615, Sultan Alauddin Muhammad Shah III ni telah pun mangkat di Aceh. Jadi seterusnya ialah Sultan Abdullah Ma'ayyad Shah. Jadi nama asalnya ialah Raja Bongsu dan seterusnya bergelar Sultan Abdullah Ma'ayyad Shah, iaitu Sultan yang telah memerintah pada tahun 1615 sehingga 1623. Dan baginda telah bersemayam di Batu Sawar, Kota Tinggi, Johor. Jadi beliau ni adalah putera kepada Sultan Muzaffar Shah dan diangkat oleh Sultan Iskandar Muda Aceh sebagai Sultan Johor bagi menggantikan Sultan Alauddin Muhammad Shah III yang dihukum bunuh oleh Sultan Iskandar Muda apabila Aceh menewaskan Johor pada tahun 1615. Jadi Sultan Abdullah Ma'ayyad Shah ni telah pun dikahwinkan dengan adinda baginda. Jadi pada tahun 1618 Sultan Abdullah Ma'ayyad Shah ni telah berpindah ke Lingga ataupun Daik dengan meminta bantuan Belanda dan orang laut untuk melawan Aceh. Kemudian Sultan Abdullah Ma'ayyad Shah ni telah menceraikan isterinya yang juga adinda kepada Sultan Aceh Iskandar Muda. Jadi kejadian tersebut bila Sultan Abdullah Ma'ayyad Shah ni telah menceraikan isterinya, kejadian tersebut telah membuat menjadikan Sultan Iskandar Muda ni murkalah. Jadi kerana adik baginda yang dia cintai, yang disayangi telah pun dicerai oleh Sultan Abdullah. Jadi baginda memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan Batu Sawar, iaitu ibu kota daripada kerajaan Johor Lama, dan menyerang Pulau Lingga untuk memburu Raja Bujang. Jadi pada tahun untuk memburu Raja Bujang tu pada tahun 1623. Jadi Sultan Abdullah Ma'ayyad Shah ni telah pun melarikan diri bersama-sama Raja Bujang ke Pulau Tambelan, dan Sultan Abdullah Ma'ayyad Shah telah pun mangkat di Pulau Tambelan tersebut dan disebut marhum Pulau Tambelan. Seterusnya adalah Sultan Abdul Jalil Shah III, iaitu nama asalnya ialah Raja Bujang. Dan seterusnya baginda bergelar Sultan Abdul Jalil Shah III apabila menaiki tahta sebagai Sultan Johor daripada tahun 1623 sehingga tahun 1677. Beliau merupakan anak saudara kepada Sultan Abdullah Ma'ayyad Shah dan putera kepada Sultan Alauddin Muhammad Shah III. Sultan Abdul Jalil Shah III ni adalah sultan yang telah menubuhkan jemaah orang kaya. Jadi pada tahun 1629, ancaman daripada Aceh telah pun berkurangan kerana kekalahan teruk kepada Portugis. Jadi Pakatan Johor Belanda telah pun berjaya menaklukkan Melaka pada 14 Januari 1640. Kemudian Belanda telah pun berjaya menaklukkan Melaka pada Januari 1641. Kemudiannya Sultan Aceh iaitu Sultan Iskandar Muda mangkat pada tahun 1636 dan Sultan Iskandar Thani mangkat pada 1641, dan Aceh kemudiannya telah diperintah oleh Raja Perempuan Ratu Sultanah Tajul Alam. Pada tahun 1641, Sultan Abdul Jalil Shah III telah datang ke Tanah Besar Johor, iaitu pusat pemerintahan di Makam Tauhid. Selama 2 tahun Sultan Abdul Jalil Shah III di Makam Tauhid sebelum baginda berpindah menyeberangi Sungai Damar ke Pasir Raja yang juga dikenali sebagai Batu Sawar pada Oktober 1642. Sultan Abdul Jalil Shah III ni kekal di Pasir Raja sehinggalah tahun 1673 sebelum bermusuhan dengan Jambi dan meletusnya perang antara Jambi dan Johor. Kemudian Sultan Abdul Jalil Shah III ni telah pun melarikan diri ke Pahang dan bersemayam di Pahang selama 4 tahun dan mangkat di Kuala Pahang, lalu disebut marhum mangkat di Pahang ataupun marhum besar. Seterusnya ialah Sultan Ibrahim Shah ataupun nama asalnya ialah Raja Ibrahim atau putera Raja Bajau, dan seterusnya bergelar Sultan Ibrahim Shah apabila menaiki tahta sebagai Sultan Johor pada tahun 1677 sehingga tahun 1685. Jadi beliau ni adalah merupakan anak Raja Banjau, ibni Sultan Abdullah Ma'ayyad Shah yang telah pun dilantik sebagai Sultan Pahang di Pahang pada tahun 1677. Jadi pada tahun 1678, Laksamana Tun Abdul Jamil telah pun mengajak Sultan Ibrahim Shah berpindah dari Pahang ke Riau. Jadi Sultan Ibrahim Shah cuba untuk membina semula Kota Johor Lama tetapi tidak kesampaian,
dan Sultan Ibrahim Shah akhirnya mangkat di Pulau Riau pada tahun 1685 dan disebut marhum bongsu. Sultan Mahmud Shah II mangkat di Julang. Jadi Sultan Mahmud Shah II ni nama asal dia ialah Raja Mahmud, merupakan Sultan Johor pada tahun pemerintahan 1685 sehinggalah Ogos 1699. Jadi baginda ditabalkan ketika berumur 10 tahun. Baginda Sultan Mahmud diputerakan pada tahun 1675. Jadi baginda ni merupakan keturunan terakhir Raja Fatimah, iaitu cucu kepada Sultan Alauddin Riayat Shah II, iaitu raja pertama yang membuka Johor Lama pada tahun 1530. Jadi kemuncak kezaliman Sultan Mahmud Shah II ni adalah apabila baginda membunuh isteri kepada orang besarnya, iaitu Megat Sri Rama. Isteri Megat Sri Rama ni Dang Anum ketika itu tengah syarat mengandung, mengidam buah nangka dalam taman diraja. Jadi apabila baginda tahu akan kejadian tu, baginda dengan zalimnya telah membelah perut Dang Anum bagi melihat betulkah anak dalam kandungan Dang Anum tu yang sedang mengidam buah nangka diraja. Jadi Megat Sri Rama ni yang bergelar Laksamana Bentan yang ketika itu balik dari medan peperangan di Linggi atas perintah Sultan itu telah pun dikabarkan dengan kematian tragis lah isteri kesayangan dia. Jadi Bendahara Paduka Raja Tun Abdul Jalil dengan pembesar istana yang lainnya akhirnya bersepakat untuk menghapuskan raja. Jadi menurut adat Melayu, seseorang raja tu boleh diturunkan dari tahta apabila terbukti dia gila ataupun murtad. Jadi mereka telah bersepakat dalam musyawarah yang telah diadakan secara tertutup untuk membunuh raja. Jadi Megat Sri Rama ni telah mengambil tugas berat tersebut untuk menderhaka, dan ketika tepat waktunya Sultan tu telah dijulang juak-juaknya ke masjid untuk sembahyang Jumaat. Jadi Megat Sri Rama ketika itu membunuh Sultan yang dianggap gila itu. Lantas tragedi itu dikenali sebagai Sultan Mahmud mangkat di Julang. Jadi kononnya sebelum baginda mati, baginda sempat menyumpah pembunuhnya dan mengharamkan 7 keturunan Megat Sri Rama daripada menjejaki kerajaan Johor Lama tersebut. Jadi pada hari Jumaat Ogos 1699, Sultan Mahmud Shah II ni telah pun mangkat dalam usia 24 tahun, dipercayai ditikam oleh Megat Sri Rama, dan akhirnya baginda lebih dikenali sebagai marhum mangkat di Julang atau marhum Kota Tinggi, dan baginda telah pun dimakamkan di Kota Tinggi. Sultan Mahmud ni tidak mempunyai waris yang sah, dan oleh itu pengurusan dan pentadbiran Johor telah pun berpindah kepada dinasti bendahara, iaitu menteri-menteri yang membantu dinasti Kesultanan Melayu Melaka. Jadi oleh sebab peperangan dan bagi mengekalkan kuasa perdagangan, maka ibu negeri Johor telah pun berpindah sebanyak 20 kali di sepanjang Sungai Johor, termasuk akhirnya di Kepulauan Riau. Jadi bila Sultan Mahmud ni dah tak ada waris dah, jadi dekat situlah bermulanya Kesultanan Johor daripada dinasti bendahara yang memerintah bermula daripada tahun 1699 hingga 1877. Jadi senarai-senarai pemerintah Kesultanan Johor pada dinasti bendahara ni adalah Sultan Abdul Jalil, Sultan Abdul Jalil Ahmad Shah, Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, Sultan Abdul Jalil Muazzam Shah, Sultan Ahmad Yayat Shah, Sultan Mahmud Shah III, Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah, Sultan Husain Shah, dan Sultan Ali Iskandar Shah. Jadi itulah senarai-senarai sultan yang memerintah pada dinasti bendahara. Jadi seterusnya Sultan Abdul Jalil IV telah pun ditabalkan sebagai sultan kerana Sultan Mahmud Shah II tidak meninggalkan waris. Jadi Sultan Abdul Jalil IV ni telah merupakan sultan pertama dari keturunan bendahara. Selepas bergelar Sultan Abdul Jalil IV, baginda telah pun menukar pusat pemerintahan ke Pancur pada tahun 1700. Jadi pada tahun 1702 istana di Bukit Tukul terbakar. Jadi pada tahun
1708, Sultan Abdul Jalil IV telah pun berpindah ke Riau dan menjadikan pusat pemerintahan Kerajaan Johor. Jadi pada tahun 1716, Sultan Abdul Jalil IV berpindah ke Tanah Besar Johor dan bersemayam di Pancor. Sultan Abdul Jalil IV mempunyai istana di Makam Tauhid dan Johor Lama. Jadi kota Johor Lama ini telah pun dibaiki dan digelar sebagai Kota Lama sewaktu pemerintahan Sultan Abdul Jalil IV. Jadi keadaan agak kucar-kacir kerana pembesar kerajaan tu bersikap tamak, khianat dan cemburu. Jadi itu telah memberi peluang kepada raja kecil untuk menyerang Johor. Jadi pada tahun 1717, raja kecil dan askar dari Siak iaitu Minangkabau telah pun menyerang Johor. Jadi seterusnya pada 21 Mac 1718, raja kecil telah pun menawan Pancor. Jadi raja kecil melantik sendiri dirinya sebagai yang di-Pertuan Johor, bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah pun begitu. Masih membenarkan Sultan Abdul Jalil IV ni menetap di Johor, tapi Sultan Abdul Jalil IV ni dia tak ada kuasa untuk memerintah. Jadi kemenangan raja kecil adalah atas bantuan pembesar Johor sendiri kerana yakin raja kecil ni adalah merupakan pewaris sultan. Jadi raja kecil ni telah menitahkan Laksamana Nahkoda Sekam ke Kuala Pahang dan membunuh Sultan Abdul Jalil IV dan disebut marhum mangkat di Kuala Pahang. Jadi pada tahun 1718 hingga 1722, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah iaitu raja kecil telah pun merampas kuasa sultan daripada Sultan Abdul Jalil IV dan mengaku waris Sultan Mahmud Shah II yang sah. Jadi pada tahun 1719, cubaan merampas semula kuasa oleh Sultan Abdul Jalil IV dan puteranya Raja Sulaiman dan Tun Abbas yang berkubu di Seluyut telah pun gagal. Jadi setelah itu Sultan Abdul Jalil IV ni telah lari ke Kuala Pahang dan raja kecil telah pun berpindah ke Riau dan mentadbir Johor dari Riau. Jadi Sultan Abdul Jalil IV ni dari Kuala Pahang telah pergi ke Kuala Terengganu dan pada tahun 1720 baginda telah balik semula ke Pahang. Dan raja kecil telah pun menitahkan Laksamana Nahkoda Sekam ni untuk ke Kuala Pahang lah untuk membunuh Sultan Abdul Jalil IV tu. Jadi kemudiannya Raja Sulaiman dan Tun Abbas telah dibawa ke Riau, tetapi Raja Sulaiman dan Tun Abbas ni tak nak tunduk kepada raja kecil lah. Jadi mereka pun telah berpakat dengan Bugis 5 saudara dan telah pun berjaya mengalahkan raja kecil dan menghalau balik raja kecil ke Siak. Jadi seterusnya pada tahun 1722 sehingga tahun 1760, Sultan Sulaiman Badul Alam Shah telah pun ditabatkan sebagai Sultan Johor Riau oleh Bugis 5 saudara. Jadi Kesultanan Johor ni telah pun diperintah semula oleh keturunan bendahara. Jadi Sultan Sulaiman Badul Alam Shah ni kemudiannya melantik Daeng Marewah sebagai Yang Tuan Muda Johor pertama. Jadi di bawah naungan Sultan Badul Alam Shah ni lah kuasa membuat keputusan bukan lagi dari menteri dan jemaah. Jadi akhirnya Sultan Sulaiman Badul Shah ni pun telah pun mangkat di Riau pada Ogos 1760 dan disebut marhum batangan. Jadi seterusnya adalah Sultan Abdul Jalil Muazzam Shah yang telah merintah pada tahun 1760 hingga 1761. Jadi Sultan Abdul Jalil Muazzam Shah ni baginda juga dikenali sebagai nama Raja Ahmad atau Tunku Abdul Jalil V. Jadi baginda dilantik sebagai sultan menggantikan ayahandanya. Tetapi Sultan Abdul Jalil Muazzam Shah menetap di Kuala Selangor dan sedang gering ketika itu. Jadi 5 bulan selepas kemangkatan ayahandanya, tiba-tiba Sultan Abdul Jalil Muazzam Shah ni pun telah pun mangkat juga, dipercayai diracun, dan Sultan Abdul Jalil Muazzam Shah ni disemayamkan di Riau berhampiran dengan makam ayahandanya. Jadi seterusnya ialah Sultan Ahmad Yayat Shah yang telah memerintah pada tahun 1761. Jadi Sultan Ahmad Yayat Shah ni telah dilantik menggantikan ayahandanya ketika baginda berusia 9 tahun. Jadi pada tahun 1761, pegawai Belanda telah pun datang dari Melaka menuntut wang ganti rugi perang sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Sultan Sulaiman dahulu. Jadi Yang Tuan Muda Daeng Kemboja sanggup membayar ganti rugi tersebut dan ini telah mengukuhkan lagi kuasa Yang Tuan Muda Daeng Kemboja. Dan akhirnya Sultan Ahmad Yayat Shah ni telah pun
mangkat di Riau pada usia yang sangat muda dan dipercayai telah pun diracun dan disebut sebagai marhum tengah. Okay, jadi seterusnya ialah Sultan Mahmud Shah III ataupun Raja Mahmud. Jadi Raja Mahmud ni yang memerintah pada tahun 1761 sehingga tahun 1812. Jadi Sultan Mahmud Shah III ni menjadi pemerintah Johor, Riau hingga. Jadi akibat daripada perpecahan pentadbiran kerajaan Johor, tiga negeri ini telah diperintah oleh pemerintah yang berlainan seperti Singapura Temenggung, Singapura Temenggung, Riau yang Tuan Muda dan Lingga Sultan. Jadi pada tahun 1812 Sultan Mahmud Shah III telah pun mangkat di Lingga. Seterusnya pada tahun 1812 dan sehingga 1819 Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah telah pun memerintah pada tahun tersebut. Pada tahun tersebut berlakunya perebutan kuasa yang mana sepatutnya Tengku Husin iaitu putera sulung kepada Sultan Mahmud Shah III yang dilantik sebagai sultan. Tapi perantikan Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah ni telah pun disokong kuat oleh Belanda. Oleh kerana mereka nanti akan mendapat kuasa mentadbir pelabuhan seluruh negeri Johor kecuali Riau dan Lingga. Jadi British mula campur tangan atas kepentingan Singapura dan cuba mempengaruhi Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah, lalu melantik Tengku Husin sebagai sultan. Seterusnya pada tahun 1819 hingga 1835 campur tangan daripada British telah pun memberi peluang kepada Sultan Husin untuk menjadi Sultan Johor. Tetapi sebelum Sultan Husin Shah ni tiba di Singapura, Raffles telah pun membuat perhubungan dengan Temenggung untuk membenarkan pembinaan loji dan meletakkan satu kompeni askarnya di Singapura. Jadi Sultan Husin Shah ni telah pun dilantik sebagai Sultan pada 6 Februari 1819. Dan perjanjian Inggeris-Belanda pada 18 Mac 1824 telah pun membawa kepada perpecahan Empayar Kesultanan Melayu Johor. Jadi kuasa Sultan Husin Shah ni ke atas Singapura telah pun hilang setelah menandatangani perjanjian pada 2 Ogos 1824 dengan British iaitu John Crawford. Jadi untuk menyerahkan Singapura dan pulau sekitarnya. Jadi Sultan Husin Shah ni telah pun berpindah ke Melaka pada 1834 dan mangkat di Tengkera setahun kemudian. Kemudiannya pada tahun 1835 dan sehingga 1877 Sultan Ali telah pun diisytiharkan sebagai Sultan pada 16 September 1840. Jadi berlakunya persaingan kuasa dan kekayaan Johor antara Sultan Ali dengan Temenggung Ibrahim. Jadi pada 10 Mac 1855 termeterai satu perjanjian ni untuk menyerahkan kedaulatan Johor kepada Temenggung kecuali Muar dan Kesang. Jadi Sultan Ali ni kemudian dia mangkat di Umbai pada iaitu di Melaka pada 20 Jun 1877. Dan akhir sekali pemangkatan Sultan Ali ni iaitu sultan yang memerintah, sultan terakhir yang memerintah untuk dinasti bendahara pada tahun 1835 hingga 1877. Pemangkatan Sultan Ali pada 20 Jun 1877 ni telah pun menandakan tamatnya pemerintahan dinasti bendahara. Jadi setelah mempunyai ketuanan di Johor, Temenggung, Daing Ibrahim membuka Bandar Iskandar Puteri di Tanjung Puteri pada tahun 1855. Dan mulanya pada tarikh itu zahirlah pentadbiran Kesultanan Johor moden yang diasaskan pula oleh Temenggung, Daing Ibrahim dan diperkasa dan diperkukuhkan oleh Sultan Abu Bakar. Jadi sekian itu saja daripada bahagian yang saya jelaskan dan saya serahkan kepada sahabat-sahabat saya yang seterusnya untuk menjelaskan bahagian yang seterusnya.